Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 20 Sya'ban 1444 bersamaan dengan 13/3/23. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Nuh. Surah Nuh, surah yang ke-71, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 21 sehingga ayat 25. Ayat 21 sampai ayat 25. Allah SWT cerita pengaduan Nabi Nuh alaihissalam tentang kaumnya yang kerah kepala. Lagi dakwah, lagi lawan. Kemudian di antara amalan mereka, syirik yang mereka buat, iaitulah menyembah patung-patung yang asalnya patung itu patung orang soleh. Orang soleh di zaman mereka, dia buat patung, akhirnya jadi sembah. Ini dipanggil bahayanya bermain dengan patung-patung ni, gambar-gambar ni. Mula-mula ambil motivasi, inspirasi dulu. Lepas tu jadi basi, jadi syirik. Na'udzubillah. Dengar cerita syirik. Yang ketiga, Allah nyatakan bahawa mereka dihukum tenggelam dalam laut, dalam sungai pada atas dunia dan dimasukkan ke dalam neraka. Sama ada dalam kubur dia, lubang neraka, ataupun neraka nanti di akhirat. Itu ayat yang kita akan baca pada kali ini. Tengok muka surat bagi pelajar yang ada pimpinan, muka surat 1297. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Nabi Nuh merayu pada siapa? Merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Nak rayu siapa lagi? Nak rayu ke Tok Ngulu kampung dia, tak pakai kerja, Tok Ngulu pun geng tu juga, geng lawan juga. Maka Nabi Nuh hanya mengadu kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam, setelah dia menyeru kaumnya, ini dipanggil munasabatul ayah. Nabi Nuh alaihissalam setelah menyeru kaumnya kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperingatkan mereka tanda-tanda keagungan, keesaan dan kebesaran Allah yang zahir, maka sini Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang buruknya perangai kaum dia. Buruknya perangai kaum dia, setelah didakwah mereka menentang. Bukan nak ikut, lawan. Lawan. Qala Nuh, berkata Nabi Nuh AS, merayu lagi dengan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, innahum asawni, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku. Mereka khalafu ma amartuhum, menyalahi, lawan apa yang aku suruh. Apa yang aku dakwah dia tak ikut. Falam yattabi'uni 'alal haqqi, mereka tak ikut kebenaran yang aku bawa. Ayat ini dihurai oleh Allah, tanda pelajar. Dalam surah Al-Qamar ayat 9
Dengan ayat 10 Allah kata apa? Kazzabat qablahum qaum Nuh. Sebelum daripada umat-umat ni, umat Nabi Nuh dulu. Sebab Nuh ni awal Rasul. Fakazzabu abdana wa qalu majnun wazdujir. Mereka mendusta hamba kami Nuh. Dia kata Nabi Nuh tu gila. Macam-macam dia kata ke Nuh. Maka Nabi Nuh pun berdoa. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni dikalahkan oleh kaum aku ni. Tolonglah aku. Jadi Nabi Nuh nak minta dengan siapa lagi? Tak ada orang. Minta dengan Allah Azza wa Jalla. Nuh kata apa? وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. Dan mereka telah menurut siapa? Menurut orang yang harta bendanya dan anak pinaknya tidak menambahi melainkan kerugian jua di akhirat. Jadi mereka tu wattaba'u 'alal batil. Mereka diikut dalam kebatilan, iaitulah pencinta-pencinta dunia yang tidak menambah kebaikan kepada mereka, ramainya anak, banyaknya harta, kecuali makin kafir, makin jahat. Dengan ramai anak, dia kata Allah sayang ke dia. Sebab tu dia ramai anak. Dengan banyak harta, dia kata Allah restu perjuangan dia. Kerana tu dia kaya. Jadi dia tak ikut, lagi jauh daripada Allah. Dia tak ikut apa yang diajar oleh Nabi Nuh AS. Bahkan mereka makin kerah kepala. Kerah saja? Tak. Wa makaru makran kubbara. Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya untuk menentang seruanku. Mereka telah buat satu konspirasi, perancangan jahat untuk menentang Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Nuh. Walaupun tak ramai, jadi menentang. Apa dia menentang? Apa perancangan jahat? Ulama kata, iftarau 'ala Allahi kadhiba. Mereka mencipta tuduhan kata-kata macam-macam kepada Allah. Hak Tuhan tak kata, dia kata. Ada kata ketua-ketua dia merancang, menentang, menyekat orang daripada ikut Nabi Nuh dan memberi amaran, kalau ikut juga aku akan bunuh. Macam-macam lah uraian ulama tentang rancangan jahat. Yang pentingnya mereka pernah buat perancangan jahat nak bunuh Nabi Nuh, nak sekat orang daripada beriman dan macam-macam lagi. Allah Ta'ala gambarkan cerita ini, tanda pelajar. Dalam surah Ibrahim ayat 46, wa qad makaru makrahum. Mereka telah merancang satu tipu daya, konspirasi jahat. Wa indallahi makruhum. Allah Ta'ala tahu semua perancangan jahat mereka. Wa in kana makruhum litazuna minhul jibal. Kalaulah perancangan jahat tu boleh meruntuhkan bukit, Allah tahu kejahatan kecil atau belakang tu. Bagi Allah, orang panggil simple je. Tuhan nak balas balik, boleh tengoklah buatlah perancangan jahat pagi, petang, siang, malam. Tapi Allah kata perancangan jahat yang gagal, yang tidak berjaya. Baik. Dia menentang Nabi Nuh. Ketua-ketua dia menyekat pula pengikut dia. Jangan hiraukan apa yang Nuh cakap. Jangan ikut dia. Dia kata tengok ayat 23. Wa qalu la tazarunna alihatakum. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata. Dia kata apa? Janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Jangan tinggal sembah berhala. Ini Tuhan kita. Jangan ikut Nuh. Nuh tak betul. Dia kata Nabi Nuh tak betul. Dia yang sembah kayu, batu itu yang betul.
Kemudian dinamakan nama-nama berhala dia. Apa dia nama berhala? Tengok apa? Tengok kitab. Wala tazarunna wadda. Dan janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, khasnya penyembahan Wad. Wadda itu nama berhala. Boleh? Wadda nama berhala. Wala suwa'a. Suwa' nama berhala. Wala yaghusa. Yaghus. Wa ya'uqa. Wa nasra. 5 ni nama berhala. Tengok bawah. Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra ialah nama-nama berhala besar yang disembah oleh mereka. Asalnya siapa? Tulis baca. Asalnya orang soleh. Mana riwayat kata orang soleh? Ambil mana awak ni? Dengar ni. Qala Ata ni mufti Mekah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata, "Saratil awsanul lati kanat fi qaumi Nuh fil Arabi ba'd." Mana asalnya berhala-berhala ni duduk di Nuh, tempat Nabi Nuh tu. Dia buat berhala-berhala. Amma Waddun, nama berhala Waddun. Orang Arab ambil. Buat balik ke nama dia disembah oleh Bani Kalb. Bani Kalb di tempat nama dia Daumatul Jandal. Masih ada lagi sekarang tempat ni. Suwa disembah oleh Huzail. Yaghus disembah oleh Murad, nama kabilah. Kemudian Bani Ghutaif di Jauf. Sekarang ni Jauf masuk dalam Arab Saudi. Dekat dengan Sabak, tentera Sabak. Ya'uq disembah oleh Hamdan dengan ha, bukan Hamdan, ha, Hamdan. Nyanyi ni Haji Hamdan jangan tulis dengan ha dah, tulis dengan ha, Hamdan. Kalau ha jadi puak ni. Nasrun disembah oleh Himyar, bapa Yaman. Li ali zi al-kala'. Ibnu Abbas kata apa? Asma'un ni 5 nama ni rijal salihin min qaum Nuh. Nama orang saleh dari kaum Nuh. Asal dia. Falamma halaku, bila mereka mati, auhas syaitanu ila qaumihim. Syaitan mari, bang. Awak sayang ke tak ke guru awak? Sayang. Habis macam mana kalau sayang? Buat patung. Dia pun buat patung Wad, Suwa' buat patung. Letak di pintu surau masjid dia lah. Letak itu. Aninsibu ila majalisihim lati kanu yajlisuna ansaban. Jadi mana tok guru tu mengajar mana, letak situ berhala. Bila tengok ingat tok guru kuat ibadat. Kononnya syaitan main. Wasammuha bi asma'ihim. Menamakan dia dengan nama tok guru. Wadda, Suwa', Yaghus. Falam tu'bad. Jangan sembah. Ini tanda penghormatan. Sabar syaitan ni. Di antara ilmu kita kena belajar dengan syaitan, ilmu sabar dalam berdakwah. Dia tunggu mati. Generasi pertama, anak murid kepada Wadda, Suwa' tadi mati, dia mari pula. Awak, arwah ayah awak dulu buat berhala ni untuk apa? Untuk nak ingat, ambil inspirasi. Alah, kenalah gosok sikit, hormat gosok, pakat gosok belakang. Habis generasi yang pertama, yang kedua mati, mari yang ketiga, gosok je. Tak hormat gosok, habis sembah. Itulah kata Ibnu Abbas, punca penyembahan berhala di atas muka bumi, al-ghulu, tanda itu. Punca penyembahan berhala atas muka bumi, al-ghulu fi hubbis salihin, melampau cinta kepada tok guru, orang soleh, buat patung, gosok-gosok, akhirnya sembah. Ini dia panggil evolusi kepada dia. Peringkat, akhirnya sembah berhala di atas dunia ni.
hatta idza halaka ulaika, apabila mati orang lama-lama, apa lagi? Tanassakhal ilmu, hilangnya ilmu tentang tok guru. Ubidat, berhala tadi disembah. Tengok ni. Cerita ini Ibnu Abbas ini dikeluar oleh Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Ambillah. Karena itulah para pelajar sekalian yang kita bimbang hari ini, kita takut zaman kita ni banyak sangat pato-pato ni. Moral dia panggil, buat moral tok guru lah, macam-macam. Generasi pertama ni ingat dengar lagi. Nanti datang dia panggil benda ni akan berlaku peringkat-peringkat. Akhir kali akan sembah. Akan sembah. Sebagaimana yang berlaku kepada gambar-gambar yang dibuat oleh puak Syiah. Syiah ni suka menamai gambar. Dan ada puak dia sumpah. Ya, ni kalau musim hari Ashura ni, dia merangkak daripada pagar ni nak pergi ke kubur Sayyidina Husain, merangkak Husain dia panggil. Sembah apa dia? Dia tak panggil Allah, dia panggil Husain. Ini bahayanya, berlakunya sedikit demi sedikit. Maka nama-nama, 5 nama tadi, nama orang soleh. Nama siapa? Nama orang soleh. Akhirnya jadi nama berhala. Kemudian mari seorang tulis pengkhianat di Mekah ni, nama dia Amru bin Luhai. Tulis nama penjahat ni. Nama dia Amru bin Luhai. Dialah orang yang pertama bawa masuk berhala ke Mekah. Dia pergi ke Syam, pergi mengembara, dia tengok orang sana duk sembah berhala. Dia balik Mekah. Itulah Nabi SAW kata, aku masuk dalam, aku pergi melawat neraka. Aku tengok Amru bin Luhai duk berpusing dalam neraka dengan duk tarik dia punya usus jala perut dia ni, tarik terlalu busuk, semua orang marah dengan dia sebab dialah orang yang pertama bawa masuk berhala ke Mekah dan mengubah perjalanan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajak agama Islam. Ingat dah nama berapa penjahat tu? Amru bin Luhai. 5 nama ni semuanya nama salihin, akhirnya jadi nama berhala, wal iyaz billah. Hati-hatilah para pelajar sekalian, jangan duk main-main dengan patung-patung. Tengok doa Nabi Nuh lagi. Nuh kata apa? Nuh kata apa? La tazarunna, mu jangan tinggal berhala kamu tu. Ayat 24. Wa qad adallu katsira. Ini doa nak cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh mengadu lagi. Dan sesungguhnya ketua-ketua yang telah menyesatkan mereka kebanyakan dari umat manusia, ketua dia itulah, ketua kafir. Wa qad adallu katsiran minan nas an tariqil haqqi. Ketua-ketua dia tu menyesatkan orang daripada jalan benar. Kan? Jadi wala tazidiz zalimina illa dalala. Wala tazid haula'iz zalimin, dan wala tazidiz zalimin, janganlah engkau tengok kita terjemah ayat daripada awal ayat 24. Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan dari umat manusia, dan dengan yang demikian janganlah engkau wahai Tuhanku menambahi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan jua. Maknanya Nabi Nuh kata, puak ni jahat sangat, tak salah bagi hidayah dia, biarnya mampu begitu ya. Nabi Nuh pun naik marah juga. Naik marah juga ya. Sebab ketua ni yang jahat ni, duk sekat orang, buat tuduhan macam-macam ke Nuh. Ya, ketua-ketua jahat ni. Ai wala tazid haula'iz zalimin bisyirki wal kufri wat takdzib. Jangan kau tambahkan kepada puak syirik, puak jahat tu, kecuali makin sesat. Hatta yamutu ala dalalihim, sehingga dia mati dalam kesesatan. Wa yazdadu isman, bertambahnya dosa, bertambahnya siksaan Allah Azza wa Jalla ke atas mereka. Ini untuk Nabi Nuh, sebab dia tahu dah. Setelah Allah Ta'ala cerita kepada dia, wahyu pada Nuh, bahawa tak ada lagi orang beriman selepas pada ni. Maka Nabi Nuh doa. Kita lah, sejahat mana orang atas dunia ni, mu jangan doa dia mati kafir. Kita doakan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Allahu Akbar. Doakan hidayah kepada dia.
Jangan kata, oh, biarnya mampu bayar tanah mati kafir masuk neraka jahanam. La, kita tak tahu apa akan jadi. Karena itu orang-orang yang soleh cemas bila mikir tentang qada dengan qadar. Di mana ke akhir kesudahan kita tak tahu. Ini jadi kita kena hati-hati para pelajar, para jemaah, para pencinta ilmu hati-hati. Hari ini anda tengok keceluparan tangan-tangan sebahagian daripada orang yang bercakap agama. Bercakap Quran, bercakap sunnah. Tapi bila menulis, mengomen isu-isu semasa orang yang dia tak suka, lebih daripada orang jahil yang tak mengaji apa-apa. Ini bahaya. Ingat balik, ingat perkataan kita, perbuatan kita akan dimuhasabahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama. Yang kedua, apa yang kita kata ke orang, dia lagi macam peluru getah. Kita tembak, terpantul atas kepala kita sendiri. Wal'iyazbillah. Perhati tengoklah di atas dunia hari ini. Orang yang dulu bercakap boros, kata orang tu, kata orang ni, akhir duduk di mana dia? Sekarang ni, mereka berpeluk-pelukan dengan orang yang dia kutuk dulu, orang yang dia kata dulu. Itulah dunia. Kuat sangat mengata orang, akhirnya sampailah ke kita. Sekarang ni kita tak usah sibuk dengan orang, kita sibuk diri kita. Banyakkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Ya Allah, tetapkan aku di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah. Jangan duduk main-main. Kita tak tahu apakah akhir kesudahan kita. Sebagaimananya Allah Ta'ala akhiri. Ramai di kalangan orang-orang yang zalim, dengan kezalim mati atas kezaliman, dan ada di kalangan orang yang menentang Islam mati di atas Islam. Alhamdulillah. Saya selalu buat contoh yang mudah supaya kita tak lupa. Contohnya Abu Sufyan lawan Nabi 20 tahun. Akhirnya jadi bapa kepada beberapa orang khalifah Islam di zaman Al-Amawi. Allahu Akbar. Baik. Nabi Nuh doa dengan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu dah orang ni tak akan beriman. Nabi Nuh doa minta tambah lagi. Lagi jahat, lagi azab. Maka Allah Ta'ala respon kepada Nuh. Tuhan kata apa? Tengok ayat 25. Mimma khati'atihim ughriqu. Disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, ughriqu, mereka ditenggelamkan dengan taufan, bah besar, banjir besar yang telah Allah Ta'ala timpakan ke atas mereka, mati habis, tak ada tinggal walaupun seorang. Ai bisababi zunubihim, dengan sebab dosa mereka, maksiat mereka, kerah kepala mereka, maka Allah Ta'ala tenggelamkan mereka. Fa'udkhilu nara. Dan fa, tengok dia, kita akan bahas tentang kalimah fa. Fa'udkhilu nara. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Di manakah neraka ini? Di manakah neraka ini? Tengok perbahasan ulama nanti. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka masing-masing tidak akan beroleh sebarang penolong yang dapat memberikan pertolongan selain dari Allah. Apa kesenarai dosa yang dibuat? Tanda pelajar. Dalam tafsir Ibnu Ashur, dia mengatakan khati'atihim jam'u al-khati'at. Maksudnya kesalahan yang dia buat, yang pertama sekali, yang paling dahsyat, syirik. Tulis itu, syirik. Dua, takzibur rasul, mendustakan Nabi Nuh. Tiga, azahu, menyakiti Nuh. Kainak. Takzib dengan mulut, kainak pula macam-macam. Yang keempat, wa'azal mu'minin, menyakiti orang mukmin bersama dengan Nabi Nuh. Lima, as-sukhriyah, perli, main-main. Orang kata nganyi, nganyi itu makna perli, memperlekehkan.
Nuh ni gila ke apa? Pergi buat bahtera atas bukit. Orang buat tepi langit, tepi air. Dia pergi buat atas bukit. Ini orang tak betul ni. Macam-macam tu, macam-macam dia punya perli. Allahu Akbar. Yang keenam, macam-macam jenayah lagi yang mereka buat dengan keburukan-keburukan yang lain. Mana itu di antara khatiat, kesalahan yang mereka buat yang paling besar sekali, syirik. Kemudian khianat kepada Nuh AS. Habislah dia. Baik. Maka timbul lagi, bila ke azab tu tenggelam dalam air, fa'ughriku. Ini fa'udkhilu nara. Fa'ughriku, maaf, mimma khati'atihim ughriku. Yang pertama tenggelam dalam air, fa'udkhilu, kemudian dimasukkan dalam api. Bila? Tengok, bila. Jadi kata di ulama, dia kata masuk dalam kubur kena azab kubur. Sempat ke masuk dalam kubur, dia mati tenggelam gitu ya. Tak kira lah masuk dalam kubur tak kubur, yang penting dia duduk di alam kubur. Duduk di alam kubur, maka dia diazab pagi, petang, siang, malam dengan azab dalam kubur. Kemudian di akhirat esok masuk neraka yang ori pula. Jadi na'udzubillah. Dua-dua tu disebut oleh ulama tafsir. Kita pun tak mahu belakalah hal ni. Jadi ayat ini tanda pelajar. Pendek dalam ayat ni. Dalam surah Nuh tak panjang. Dalam surah Al-Ankabut, tanda pelajar, Al-Ankabut ayat 14 lagi panjang. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Kami dah utuskan Nabi Nuh AS. Dia duduk berdakwah dengan kaum dia 1000 tahun kurang 50. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Mari banjir, tufan, mati dia dalam keadaan dia zalim, mana dalam keadaan dia syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Ankabut ayat 14. Akhir ayat kita ni, falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka masing-masing tidak beroleh sebarang penolong yang dapat memberikan pertolongan selain dari Allah. Ayat falam yajid qaum Nuh, kaum Nabi Nuh setelah mereka tenggelam, dia tak jumpa orang nak bantu dia. Tak jumpa. Tenggelam lah. Orang panggil tenggelam gaib. Tak tahu apa. Ya. Dan wa udkhilu naran, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada ulama kata, lepas dia mati, dia seksa dalam kubur, dia azab kubur. Dan di akhirat esok sudah pasti ke neraka, wal'iyazubillah. Jadi tengok ni, anak Nabi Nuh sombong, tanda pelajar. Dalam surah Hud ayat 43, Nuh panggil, ya bunayya arkam ma'ana. Anak, naik. Air tu kuat ni. Anak dia tak mau naik, nak pergi lari ke bukit. Ada setengah ahli tafsir kata anak Nabi Nuh ni nama dia Kan'an. Tulis apa? Nama apa anak dia? Kan'an. Tak adalah Nabi sebut, tapi ada riwayat gitu. Kan'an. Dia kata apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ayah, pergilah. Saya naik atas bukit, tak ada air. Nuh kata, qala la 'asimal yaum min amrillah illa man rahim. Mu jangan lari. Tak ada siapa lepas hari ni. Tak ada siapa lepas. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, yang duduk atas bahtera sekali dengan aku. Tengah duduk bercakap gini, wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Tiba-tiba tengah duduk bercakap sombong air bukit, mari ombak, habis. Matilah anak. Nak kata apa? Anak Nabi Nuh tak dengar kata pun mati. Apa siapa lagi? Imra'at Nuh wa imra'at Lut, dua bini Nabi juga mati dalam azab. Na'udzubillah. Tamaklah kita belajar.
tafsir ringkas-ringkas ayat 21 hingga 25. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. 5 faedah yang kita nak ambil daripada ayat yang kita belajar ini. Al-faidatul ula. Tanda faidatul ula. Ayat yang pertama tadi, qala Nuh Rabbi innahum asawni. Nabi Nuh kata, ya Rabbi, mereka deraka kepada aku. Neraka apa buat ni? Wattaba'u, hidup ikut kau puak-puak kaya, puak-puak besar, puak-puak yang pembesar-besar yang tak menambahkan kecil mereka kecuali kerugian. Jadi kawan aku tak dengar buah aku ni. Duk ikut kau puak-puak kaya-kaya tu. Hak ramai anak tu. Tengok. Ayat ini kata di para ulama, Nassa Ta'ala, Allah Ta'ala telah sebut nama ketua-ketua penyekat-penyekat dakwah ni. Siapa dia? Biasanya orang kaya-kaya, pembesar-pembesar negeri. Mereka lah orang yang menyekat dakwah. Dia ada kuasa, dia ada akta, dia ada macam-macam, dia boleh buat apa yang dia nak, dia juga ada harta. Maka mereka ni di antara orang yang berbahaya kepada dakwah kalau tidak didekati dengan baik. Maka ini. Jadi kata di ulama, dia kata annal mal, harta, pangkat menyebabkan manusia jadi apa? Jadi sombong, jadi takabur. Orang baik-baik, cuba tu nak tahu, bagi harta dia banyak mana, bagi pangkat macam mana. Lupa diri, lupa daratan lah. Dulu lain, sekarang lain. Kita boleh tengok atas dunia hari ni, orang yang kadang-kadang berjuang, macam-macam perjuangan buat sebelum dapat kuasa. Bila dapat kuasa, lupa kepada prinsip, lupa kepada perjuangan yang bertahun-tahun yang kita laungkan, lupa habis. Sekarang ni zaman aku berkuasa, kita sudah jadi manusia yang bertakabur, bercakap bersombong, lupa kawan, lupa daratan. Na'uzubillah. Ini tengok ni. Allah kata apa? Cerita Nabi Nuh kata, yang menyekat dakwah aku ni penguasa-penguasa ni. Si kaya-kaya ni, hak ramai anak ni. Tak salah ramai anak. Cuma nak gambaran kepada anak dengan harta tu, maknanya orang kaya lah. Gitu keadaan. Maka ayat ini hujah kepada ke atas golongan yang berpegang dengan lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kalau tak tawakal pada Allah, kita tawakal pada makhluk. Tawakal kepada harta, tawakal pada pangkat, kita akan kecewa. Bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak benda yang kita belajar di atas dunia ni, kalau kita terlalu bergantung dengan manusia, kita akan kecewa. Tak usah bergantung dengan manusia, kita bergantung dengan Allah, tapi usaha kena ada. Dia kata aku tak percaya dunia belaka tu, dunia belaka tu. Tak masak nasi, tak makan lah kita. Tunggu nasi mari sendiri. Walaupun zaman kita ni macam-macam periuk ada. Dia panggil orang dapur kita sekarang ni macam-macam. Hak terbaru ni nampak muslimat suka sangat ni. Kalau ada suami-suami hak sayang ke bini tu, pergi beli, nama dia juru dapur baru. Nama dia apa dia ni? Apa nama orang muslimat Termomek apa benda? Boleh hak tu kak. Sengih suka muslimat. Dia boleh hajar letak barang-barang itu. Masuk nasi kejap makan. Dua je. Kalau tidak, kalau tak ada ni, nasi bungkus lah jawab dia. Allahu Akbar. Yang penting manusia ni, Allah Ta'ala uji dia dengan macam-macam. Ujian berat, ujian kesenangan. Orang yang kita kenal, berkawan, kita percaya dengan dia, berprinsip, tapi bila dapat jawatan, kawan yang dipijak, yang pertama sekali dipijak kawan. Kawan sudah jadi lawan, sebab keangkuhan, kesombongan, takabur telah masuk dalam jiwa. Ini perkara yang cukup berbahaya. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua, ayat
23, wa qalu la tazarunna alihatakum. Mu jangan tinggal Tuhan kamu ni. Berapa nama tadi? Waddan, Suwa', Yaghus, Ya'uq wa Nasra. Kata Ibn Abbas, haula'i kanu qauman salihin. Tu semua tu orang soleh belaka tu. Orang soleh. Apa jadi? Falamma matu, apabila mereka mati, pakak hidup tunggu kubur dia. Summa sawwaru, kemudian mereka buat patung. Summa tala alaihimul amadu fa'abaduha. Lama masa, generasi yang baik kemudian tak tahu cerita, sembah. Tengok. Zakar al-Bukhari, Imam Bukhari bawa cerita ni dalam sahih dia daripada Ibnu Abbas. Ibnu Jarir ini Tabari dalam tafsir dia juga menyebut cerita yang sama. Dan ramai lagi di kalangan ulama salaf mengatakan bahawa min usulis syirki billah. Tanda ni pelajar. Ini bahaya. Di antara punca besar berlakunya syirik pada Allah Taala taduna ittikhazul quburi masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadat. Hari ini bibit-bibit ni nampak muncul. Ni ramai dah ni. Jejak ulama, bukan jejak ulama, jejak kubur. Jejak ulama ni cari kitab dia belajar. Bukan cari kubur dia duk gosok. Ni sudah ada. Buat perarakan kubur ni pergi, lepas tu duk gosok situ, gosok sini. Kononnya di sinilah turunnya dia panggil tiryak, tempat mustajab doa lah, macam-macam. Sekarang ni di bawah bimbingan Tok Guru. Hilang guru ni apa jadi dengan ni? Tengok dalam gambar-gambar. Orang pergi ke kubur Hussein di Mesir duduk sujud pun ada. Macam-macam cerita. Ada baru ni keluar video. Video mari ke kubur ayah kita ni rahimahullah. Dia mari buat video TikTok sini. Ada sampai kita. Mari duk gosok, ambil pasir sabun muka. Dia ambil gambar dia sendiri. Tu kubur yang tidak dideklar sebagai orang keramat, wali-wali besar. Hak wali-wali tu boleh bayangkan apa yang dia buat. Pergi istighasah, pergi duk minta dengan tu wali, wali, aku sakit, tolong sembuhkan. Patut penjaga kubur tu pergi cuik bang. Mu sakit dia mati, minta apa dengan dia? Allah. Keluar kenyataan dia kata wali dalam kubur ni dia relax. Dia tak sibuk dengan makan minum dah. Jadi masa kerja dia nak tolong orang. Kita kata yang tolong orang Allah, bukannya ahli-ahli kubur. Jadi tanda situ min usulis syirki, punca berlakunya syirik atas muka bumi, al-ghulu fi hubbis salihin, melampau kepada kasih kepada orang soleh. Akhirnya kubur dia dijadi satu tempat bangunan-bangunan yang cantik, pakat digosok di peringkat awal, nanti di peringkat akhir mungkin mereka akan jadi penyembah kubur. Waliyahzubillah. Jadi ada kitab sekarang keluar al-kuburiyun, puak-puak yang duk cari kubur di kawasan tertentu. Ada pesta kubur Nabi Hud jadi pesta. Ni musim-musim tertentu ni. Na'udzubillah. Baiklah. Yang ketiga, wala tazidiz zalimina illa dhalala. Nabi Nuh kata, mu jangan tambahlah ya Rabbi kecuali puak zalim tu makin sesat. Tadi saya dah sebut, Nabi Nuh dapat wahyu daripada Allah bahawa tak ada lagi orang ni beriman. Kita tak boleh kuat. Tengok orang kafir, orang khianat kita kata susah macam mati bahaya tak nak, tak boleh. Kita kata ya Allah dia zalim pada aku, berhentikanlah kau zaliman. Kamu jatuhlah hukuman yang sepantimpak pada dia. Jangan kita kata biar binasa dia ni, mati terjelai lidah, mati su'ul khatimah. Itu bukan bahasa kita. Nabi tak ajar kita doa laknat kepada orang, tetapi kalau orang tu memang mal'un, kita doa laknat ke atas perbuatan. Bukan atas orang, atas body tidak. Tentulah dalam kitab Syekh Daud Tani tu, dalam kitab Tatimmatul Musalli, dia sebut ada kalanya kita ni duk baca ayat Quran Allah Ta'ala akan jatuhkan hukuman kepada orang zalim tu. Jadi kadang-kadang orang tu duk laknat dia sendiri. Dia baca ayat Quran zalim, Allah laknat orang zalim, dia duk laknat diri dia sendiri sebab dia zalim. Jadi jangan buat zalim kalau tak mau laknat diri sendiri, kalau tidak mau dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini ulama tadabbur kata ayat ini menolak pahaman Mu'tazilah dengan Qadariyah yang mengingkari hidayah dan sesat itu daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Semua benda itu Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi Nabi kalau tidak takkan Nabi Nuh doa wala tazidiz zalimina illa dhalala. Mu jangan jadi ke puak zalim itu makin sesat.
Sebab Nabi ni suruh Allah tersesatkan dia. Jadi di sini kata di para ulama, ini menunjukkan bahawa semua hidayah pun daripada Allah, yang sesat pun ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerja kitanya minta hidayah. Jauhkan daripada sesat. Jangan minta. Jadi itu menunjuk, itu nak menolak pahaman Mu'tazilah yang mengatakan bahawa yang buruk-buruk itu manusia sendiri buat, bukan daripada Allah. Kita kata semua daripada Allah. Tapi tak bolehlah kita nak apa? Nak sandarkan keburukan itu kepada Allah Azza wa Jalla, tidak. Adab. Kerana itu penceramah diajar kata-kata apa? Yang baik itu daripada Allah, yang buruk dari saya. Itu adab. Yang keempat, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhil. Dengan sebab kesalahan dia, syirik, jahat, konspirasi tadi, mereka ditenggelam dalam air, fa'udkhilu nara. Kemudian dimasuk dalam api. Jadi kata ulama ahli sunnah, ustudilla bihi ala isbati azabil qabri. Ayat ini nak isbat azab kubur. Isbat azab kubur. Dari dua dimensi. Yang pertama, fa dalam permohonan fa'udkhilu, maka dimasukkan. Tadullu ala annahu hasalat tilkal halah. Mana lepas pada dia banjir, dia mati, terus masuk kena azab kubur. Takkan nak tunggu akhirat. Sebab fa tu litaqib. Fa litaqib, mana selepas ini. Gitu jadi tertib. Yang kedua, annahu fa'udkhilu ala sabilil ikhbar. Allah kata mereka ditenggelam, mereka diazab. Kalau nak tunggu azab di akhirat, semua kemudian akan dimasukkan dalam neraka. Jadi ayat ini mengatakan bahawa mereka tenggelam, kemudian diazab. Mana? Dalam kubur. Jadi kita ahli sunnah ini beriman, yakin dengan azab kubur ada. Kadang-kadang bila kita lalu kat kubur, kita rasa tak tahu nak pergi mana. Tengok orang dalam kubur. Kita duk fikir, apa amalan aku nak masuk dalam kubur? Adakah kita berhak untuk dilepaskan daripada azab kubur? Ataupun tidak? Oh, berhak Ustaz. Malam-malam kami baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tu dibaca, bukan baca gitu je. Dia ada SOP dia, kena faham apa yang terkandung dalam surah Al-Mulk. Kenapa kita baca setiap malam surah Al-Mulk, macam kita surah Al-Fatihah? Kenapa baca Fatihah dalam salat? Ada maksud dia. Jadi kita duk bangga, aku baca Al-Mulk dah, beres dah, tak ada azab kubur lah. Kita jangan mudah-mudah nak menetapkan satu hukum kita sendiri buat, jangan. Jadi kita berfikir. Sebab itulah Nabi suruh kita ziarah kubur untuk apa? Ziarah kubur untuk apa? Yang pertama, kita nak insafkan diri kita. Fa innaha tuzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada mati. Satu. Wa tuzahidu fid dunya, menyebabkan kita tidak rakus, tak tamak pada dunia. Dunia banyak mana pun masuk dalam ini juga. Itu. Tapi sekarang ini dah jadi masalah, jadi satu fenomena. Pergi kubur untuk digosok-gosok, pergi kubur untuk diistighasah, pergi kubur untuk, kalau budak lara-lara ni untuk selfie, pegang batang nesa tok, hari ni ziarah kubur tok pa, tok ma, habis cerita. Itu je. Nah, ziarah kubur untuk kita insaf bahawa aku kalau masuk dalam kubur, apa amalan yang aku nak bawa? Apa persiapan yang kita buat? Biar kita rasa runtuh keegoan kita, hancur kita punya ketamakan. Itu tujuan pergi ziarah kubur. Baik, yang terakhir, yang kelima, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naran. Maka Allah kata dengan sebab kesalahan mereka. Jadi ulama tadabbur kata dalilun ala anna ismal khati'ah waqi'un alal kufri. Kesalahan itu bermula daripada syirik, kufur. Kemudian ikut dengan dosa-dosa lain, semua perkara yang menyalahi sunnah, yang menyalahi ajaran Allah, menyalahi Rasulullah SAW, maka nama dia khati'ah, nama dia kesalahan. Tak kiralah. Kecil besar salah itu berbeza-beza. Sebagaimana dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sittun, au bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 lebih, ataupun 60 lebih tingkatan. Yang paling tinggi sekali, mengucap 25 syahadat. Yang paling kurang, yang apa dia? Hilangkan sampah, apa gangguan di jalanan. Maknanya,
sama juga dengan kesalahan. Kesalahan yang paling besar, syirik. Kemudian mari zalim pada orang. Jadi peringkat-peringkat salah itu berbeza-beza. Sebab itulah dosa itu balasan juga berbeza-beza. Allahu Akbar. Maka faman khalafa Allah, siapa dia menyalahi arahan Allah Taala. Tuhan suruh beriman, dia pergi kufur. Siapa dia menyalahi arahan Allah, Allah suruh ibadat, pergi buat maksiat. Siapa dia menyalahi arahan Nabi, Nabi SAW suruh ikut sunnah, kamu pergi buat bid'ah, pergi reka sendiri ibadat, maka orang ini berhak untuk menerima azab Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dinamakan bahawa khati'ah di sini termasuk segala perkara yang menyalahi peraturan Allah dan juga Nabi SAW. Sebagaimana ibadat itu, lawan dia, ibadat semua perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, sama ada perkataan, perbuatan ataupun pegangan. Jadi ibadat secara umum. Dalam khutbah yang hari Jumaat baru ni, saya dah huraikan makna ibadat dan jenayah besar yang dibuat oleh penjajah kepada mana-mana negara yang dijajah, memesongkan makna ibadat. Dia kata ibadat tu sembahyang, puasa, baca Quran, nikah, itu ibadat. Hal lain-lain serah ke aku belaka. Serah ke lok-rek belaka. Apa lok-rek nak buat. Sampai hari ni negara kita sudah apa? Sudah 60 tahun merdeka, tapi masih lagi mendakat undang-undang lok-rek. Kita nak ubah, kita pula kena marah. Itulah manusia. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung lagi dalam siri akan datang. Mungkin siri yang terakhir dalam ayat kita ini. Insya-Allah bermula ayat 26 sampai ke akhir surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.